Fizi. Baik, terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Sarawak hari ini kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. 2 kes baru positif COVID-19 direkodkan hari ini masing-masing di daerah Kuching dan Samarahan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan yang menjadikan jumlah kumulatif positif sebanyak 555 kes. JPBN menerusi kenyataan juga mendedahkan 1 kes dari Hospital Umum Sarawak telah sembuh dan discharge sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh adalah seramai 524 orang atau 94.41%. Manakala seramai 26 pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan dan 17 kes masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, sebanyak 5,867 jumlah permohonan pergerakan antara daerah diterima hari ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 121,747 permohonan. Daripada jumlah itu, 112,102 telah diluluskan manakala 9,645 permohonan ditolak. Pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam disifatkan sebagai pengumuman yang luar biasa apabila ia melibatkan setiap rantaian ekonomi dan semua lapisan masyarakat. Sesuai dengan situasi negara ketika ini yang berdepan dengan pandemik COVID-19, ia sekaligus memberi harapan kepada setiap golongan dalam meneruskan kelangsungan ekonomi negara. Ini satu dasar yang amat baik yang harus diterima oleh para usahawan kita, kerana ianya bukan saja boleh memulihkan para usahawan kita ke atas perniagaan mereka, bahkan para pekerja pun boleh balik bekerja. Jadi supaya ekonomi kita dapat berjalan, dalam masa yang sama komponen supply chain boleh bergerak. Mengambil contoh daripada sudut perniagaan, Datuk Narodin berkata bantuan yang disediakan juga menjadi penggerak kepada ekonomi apabila ia turut diberikan kepada setiap pengurusan rantaian bekalan yang terdiri daripada pengeluar, pengurusan produk, perkhidmatan sehingga pengguna terakhir. Ini sekaligus membangunkan semula perniagaan yang akan menyumbang semula kepada ekonomi negara terutama dalam situasi yang mencabar ini. Datuk Narodin memberitahu demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Kuching. Bagi Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh yang ditemui pemberita di Sarike memberitahu bencana mampu mempertingkat keyakinan pelabur, peniaga dan masyarakat dalam menjana ekonomi negara. Saya boleh katakan beliau memahami dari segi keperluan rakyat akibat daripada COVID-19 ini, di mana peruntukan tambahan ini telah diumumkan oleh beliau semalam merupakan tambahan pada apa yang telah beliau umumkan sebelum ini. Sementara itu, Eksekutif Perhubungan Awam dan Jualan sebuah hotel di Miri, Linda Chung mengatakan penjana merupakan langkah yang baik diambil oleh kerajaan dalam menjana ekonomi negara. Kami berterima kasih atas usaha kerajaan. Kami mengharapkan sekiranya pihak kerajaan dapat datang dengan suatu pelan inisiatif atau package di mana ia dapat membantu industri perhotelan dan perlancongan untuk mengekalkan status ekonomi. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan bencana dengan tema Bersama Menjana Ekonomi yang secara keseluruhan terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit diperuntukkan. Kementerian Pendidikan meluluskan peruntukan RM113.76 juta kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak bagi tujuan pembelian perabot untuk asrama serta penyelenggaraan dan perbaikan kecil sekolah-sekolah di bawah projek Pakej Ransangan Ekonomi PRE Prihatin 2020 JPN Sarawak. Dalam satu penyataan memaklumkan daripada jumlah berkenaan RM8.5 juta untuk pembelian perabot asrama, manakala RM105.26 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan kecil sekolah-sekolah.
Sehubungan itu, 217 projek akan dilaksanakan secara undian dalam talian, 196 secara sebut harga terbuka dan 543 kerja selenggara kecil secara pembelian terus oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Sementara cabutan undi bagi 10 buah sekolah di daerah Kuching, 3 Semerahan, Simunjan 25, Bau 5 dan 7 bagi sekolah di daerah Lundu pada Rabu depan. Undian akan dilakukan melalui platform Facebook JPN Sarawak secara langsung dan Google Meet. Pendaftaran kontraktor melalui email dibuka bermula esok hingga Selasa dan undian adalah terbuka kepada kontraktor kelas G1 yang berdaftar di 5 daerah berkenaan sahaja. JPN Sarawak menjelaskan sejumlah 167 projek lagi akan diadakan secara undian dalam talian dalam kalangan kontraktor kelas G1 oleh PPD masing-masing. Kontraktor kelas G1 yang berminat boleh melayari laman sesawang dan laman Facebook JPN Sarawak atau berhubung dengan PPD berdekatan untuk maklumat lanjut. Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan berjaya menangkap 2 individu kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah semalam. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bohasan menerusi kenyataan media mendedahkan dalam operasi COVID-19 di Pasar Batu Tujuh, Kota Sentosa, kira-kira 3 petang, pasukan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah telah menahan 2 lelaki berumur 34 dan 26 tahun dalam sebuah bilik sewa. Pemeriksaan ke atas kedua-dua individu yang beralamat dari Kampung Sungai Bedil Besar, Petrajaya dan Kampung Haji Baki, pihak polis menjumpai 3 plastik losinar berisi ketulang kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 6.0 gram. Siasatan awal mendapati individu berkenaan mengaku mengambil dadah pada hari ditangkap selain salah seorang mengaku membeli barang kes secara transaksi dalam talian dan dijual kepada pembeli di sekitar Pekan Batu Tujuh. Kedua-dua individu yang ditangkap mempunyai rekod lampau di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan ditahan di lokap Balai Polis Hiburan untuk siasatan lanjut. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Terus amalkan kebiasaan baharu dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan, Zehra. Terima kasih, Aziz.